أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita bersama lagi untuk kita teruskan kelas kita tajwid Al-Quran, asas tajwid Al-Quran, untuk kita buat murajaah sebagai ulang kaji bersama untuk kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna. Kita perlu sangat-sangat memperhalusi lagi dan juga membuat murajaah bersama membaca Al-Quran dan juga hukum-hukum tajwid, khususnya hukum-hukum tajwid lah. Bila kita baca Al-Quran bertajwid, maka kita akan dapat uh, melakukan ataupun melaksanakan tugas kita sebagai seorang Muslim dengan baik. Sebab apa? Kita diminta ataupun kita disuruh sangat-sangat membaca Al-Quran seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi menerima dari Jibril alaihi salam, dan seperti mana juga Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Maka itulah yang bacaan yang terbaik yang kita nakkan. Dan tak dapat kita membaca begitu kecuali dengan kita mempelajari hukum tajwid. Hukum tajwid inilah yang boleh membantu kita. Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Bila bahasa Arab ini ada yang berkebetulan huruf-hurufnya mudah dengan di lidah kita. Lidah masing-masing tak sama. Kita dalam, kalau kita 10 orang, lidah kita tak sama. Sama merah, sama lidah. Maksudnya tak sama di sini dari segi penggunaan ataupun kita nak gunakan lidah untuk nak mentuturkan ataupun menyebutkan huruf-huruf Arab tu, huruf-huruf Al-Quran itu memang tak sama. Ada yang fasihnya dan ada yang kurang fasihnya, ada yang tepat setepat-tepatnya, Masya Allah. Seperti mana lidahnya Al-Quran ataupun lidah Nabi Muhammad SAW, dan mungkin ada yang agak jauh sikit. Yang jauh tu yang kita nak dekat-dekatkan. Yang jauh tu yang kita nak cuba perbetulkan lidah tu, supaya lidah kita bila menyebut Al-Quran, sebutlah dengan bahasa Al-Quran. Tapi waktu bercakap, kita nak bercakap ikut bahasa kita, itu hak kita lah. Kita tak boleh pula, kita ni orang Melayu, biarlah kita baca ikut gaya Melayu. Tak boleh. Tak boleh. Ada sekumpulan, segelintir yang kecil sangat cuba melagukan Al-Quran ikut nada ataupun itu ikut lagu Jawa, ikut lagu Melayu. Ada viral baru ni. Itu sangat-sangat tak bagus. Kononnya semangat bangsa dan bahasa, sampai Al-Quran pun nak apa ni, nak memelayukan ataupun nak baca ikut lagu gaya. Tapi saya seingat Jawa lah, Jawa bunyi-bunyi macam Jawa gitu, lagu Jawa, lagu pelik lah. Memang tak kena. Lagu tu memang orang-orang dia dengar sedap lah lagu, irama ataupun nada tu kan. Tapi tajwid dia akan lari. Tajwid dia akan lari, dan juga hukum-hukumnya dia akan lari, sebutan dia akan lari, maka tak sesuai dengan Al-Quran. Macam mana sekalipun, bila Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan lughatul Quran adalah lughah al-Arabiyah, lughah bahasa Arab, diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Arab, maka itulah pilihan kita satu-satunya. Hatta dalam solat sekalipun, dalam solat kita yang solat fardu ini, kita semacam mana sekalipun tak boleh kita nak tukar bahasa. Lagi-lagi rukun qauli al-Fatihah dan juga yang lain, tak boleh kita nak tukar bahasa. Tak boleh. Macam mana sekalipun. Tak boleh. Tak dikecualikan. Kena juga sebut juga dalam bahasa Arab. Hatta kita ni tak kira bahasa apa,
tetap kena belajar juga, sebab itulah fardu ain yang kita nak kena perbetulkan. Tapi sebenarnya sekaligus kita untungnya Masya Allah, semua kita asalkan Muslim dan Muslimah dan Muslimah, insya Allah kita dah ada bahasa Arab. Kita dah ada bahasa syurga, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ada. Sekurang-kurangnya doa-doa, ayat-ayat Al-Quran semuanya kita dah ada di lidah kita masing-masing. Cuma insya-Allah dalam kelas kita macam ni kita cubalah nak memperbaiki, nak memperbetulkan. Dengan kita muzakarah dan kita sebut-sebut semula hukum-hukum yang tuan-tuan dah belajar lama dah belajar banyak dah, kan, dah belajar berkali-kali dah di merata tempat dengan macam-macam gaya, macam-macam guru, macam-macam cikgu, macam-macam ustaz-ustazah yang mengajarkan kita ilmu-ilmu tajwid daripada dulu sampai sekarang, macam-macam kita belajar. Tapi bila kita muzakarah lagi, kita sebut lagi, ada sahaja ilmu baru, ada sahaja fahaman baru, maksud fahaman baru kita bertambah faham, kan? Termasuknya saya selalu mengaku dan saya selalu sebut, bila saya baca, bila ada kelas, saya buat persiapan, saya tengok balik, buka buku ke, dengan YouTube ke, tengok balik tajuk apa yang kita nak bincangkan setiap malam tu, saya akan dapat pencerahan sendiri. Dari buku tu sendiri, bila kita baca berkali-kali, kita, oh rupa-rupanya ini maksudnya. Selama ni saya faham lain. Bila dengar YouTube, syekh-syekh, ustaz-ustaz tajwid, pakar-pakar tajwid ni bagi syarahan, oh rupa-rupanya ini maksudnya, selama ni kita faham lain. Itu وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Sama-samalah kita ingat, saling mengingati, sesungguhnya saling mengingati itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Okey. Minggu lepas kelas kita yang ke-80, minggu lepas rakaman yang ke-80 dalam YouTube kita, dan minggu ni masya-Allah ke-81. Minggu lepas kita dah selesai secara umum, secara ringkas dan juga secara kita dengan secara kasarnya kita bincang makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Pentingnya tempat keluarnya huruf itu sepenting-penting sangat-sangatlah merupakan saya istilahkan, setiap kita buka mulut untuk melafazkan ayat Al-Quran, kita perlukan makharijul huruf. Kita perlukan uh, tajuk minggu lepas. Sebab setiap huruf yang kita nak tuturkan, nak nafazkan, nak bacakan Al-Quran, dia dah ada kait mengait dan kena mengena dengan hukum-hukum makharijul. Minggu lepas kita dah selesai. Kita sebut beberapa tempat keluar, dan ternyatanya ada yang baru faham, ada yang bertambah faham, mungkin ada yang belum faham lagi, tapi teruskan untuk kita nak memperbaiki, sebab itulah antara yang paling mustahak dan paling penting dalam hukum-hukum tajwid. Walaupun bab makharijul huruf ini dikira bab yang berat, bab yang susah, agak malam ni pun tak kurang pentingnya. Malam ni tak kurang pentingnya, iaitulah kita terus pergi kepada bab sifatul huruf. Kita tak nak bincang satu persatu makharijul huruf. Dia makharijul huruf, makharij ammah, dia adanya 5 tempat keluar yang umum, yang besar. Kita dah bincang secara umum. Kita tak nak bincang secara khusus yang ada 17 tempat keluar. Pecahan daripada 5 tu keluarnya 17 tempat keluar, itu kita dah syarah satu persatu dah dalam tajuk-tajuk, mungkin boleh dalam kelas ataupun dalam rakaman YouTube kita. Begitu juga malam ni, insya-Allah kita ambil sifat al-huruf ataupun tajuk sifatul huruf, kita ambil secara umum. Secara umum kita akan bincang, dan kita akan cuba mencarilah dalam bab sifatul huruf ini apa yang terpenting. Apa yang paling penting yang kita perlu tahu, yang perlu kita faham untuk kita jaga bacaan kita, sebutan kita Al-Quran dengan baik dan dengan sempurna. Okey, nanti insya-Allah pada penghujung kelas kita buat kesimpulan. Bagi yang tak faham ataupun belum mendalami bab sifatul huruf ni, mungkin agak susah sikit nak ikut. Tapi bersabar, sebab kita akan buat kesimpulan yang mudah insya-Allah untuk semua lapisan. Sama ada kita dah faham tajwid mendalam ataupun belum, sekurang-kurangnya kita akan buat kesimpulan apa yang patut kita uh,
faham ataupun simpan dalam fahaman kita berkenaan dengan bab sifatul huruf ini. Sekurang-kurangnya kita kena tahu apa. Paling kuranglah. InsyaAllah ada habuan bagi mereka yang belum mendalami ilmu tajwid. Saya minta maaf lah saya sebut berkali-kali ni sebab ada antara kita yang mesej saya katanya saya Masya Allah. Itulah Haji Samad. Insya Allah kita doakan Haji Samad. Semoga nampak macam uzur tadi. Kita semoga Haji Samad Salim ni insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri kesembuhan. Nampaknya tak selesa, tak sihat. Kita doakan insya Allah. Akhir kelas nanti kita akan baca suratul Fatihah, Fatihah Syifa. Kerana kita khususkan insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan syifa yang sebaiknya dan sempurnanya dan segeranya insya Allah. Tak apa Haji Samad, kalau nak rehat tak apa, rehat-rehat. Tak apa. Kita ada rakam juga untuk malam ni, kalau ada masa boleh boleh tengok balik insya-Allah. Okey. Apa tadi? Saya terpaksa kena sebut berkenaan dengan orang yang belum mendalami, orang yang belum faham tajwid. Ada yang mesejkan saya, dia tak faham. Hatta apa tu, hukum-hukum yang mudah pun dia boleh tak, belum boleh tangkap lagi. Kalau cerita bab-bab mat pun dia dah boleh blur. Dah boleh bertukar-tukar dan boleh confuse, boleh keliru. Yang itu saya kata bersabar sebab semua yang dah pandai menjawab ni, yang pelajar-pelajar cemerlang yang duduk baris depan ni, yang selalu menjawab ni, semua mereka dah berkali-kali dah bersabar sampai tahap sekarang ni dah boleh membezakan. Sebab hukum tajwid ataupun ilmu tajwid, dalam kelas saya akan mulakan, kalau permulaan kelas saya akan mulakan dengan istilah ilmu tajwid secara keseluruhan adalah sempit sangat. Berbanding dengan ilmu lain sangat luas pecahannya, luas pembicaraannya, luas bahasannya, luas orang kata pecahan-pecahan pendapat-pendapat ulama'nya. Tapi ilmu tajwid, dia dalam lingkungan, dalam batasan terbatas ataupun lingkungan yang terhad. InsyaAllah kalau kita usaha dan kita bersungguh dan kita kena mencatat dan juga menghafal. Itu je. Itu je dia punya rahsia dan resepi dia. Kalau kita buat perkara-perkara ini, insya-Allah lambat cepatnya kita akan menguasai ilmu tajwid. Sebab dia tak luas. Pecahan ilmu, pendapat-pendapat ulama tajwid, pendapat ulama ini, ulama itu. Kalau kita tak ambil semua pun kita selamat. Kita ambil satu jalan pun insya-Allah kita dah kira menguasai hampir sepenuhnya. Sebab itu ilmu tajwid dia tak susah sangatlah. Cuma peringkat awal je kita nak kena hafal sedikit, nak buat rumusan sedikit, nak buat catatan sendiri sikit, apa hurufnya, apa namanya dan apa dipanggil dalam bahasa ilmu tajwidnya, itu je. Ah, Cuma permulaan memang agak kekok lah. Sebagai contoh lah, kalau siapa yang ikut kelas saya Tahsin, yang kita minta keluarkan hukum-hukum tajwid. Bila jumpa lafaz Allah, itu kita nampak lah siapa yang nak sebut lam lafzul jalalah tu. Nak sebut lam lafzul jalalah itu terbelit-belit lidah. Maka macam gitulah. Peringkat awalnya kita belum selalu sebut, belum biasa lagi nak sebut lam lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah hukumnya tebal ataupun taghlidh lam lafzul jalalah. Nak baca tebalnya lam lafzul jalalah. Itu ceritanya. Tapi agak susah sebab kita tak terbiasa dengan sebutnya dalam istilah bahasa Arab. Jadi peringkat awalnya perlulah kepada melatihkan, memudahkan, membiasakan lidah, akhirnya boleh sebut. Padahal kita nak sebut itu je, lam yang ada pada kalimah Allah tu dibaca tebal ataupun dibaca tipis. Itu je. Tapi memang dia ada dalam hukum tajwid. Istilah-istilah itu yang perlu kita latihkan. Bila jumpa idgham mithlain saghir, idgham mithlain saghir, disebabkan namanya panjang, itu pun terbelit lidah juga. Idgham mithlain saghir, ada lagi idgham mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain, hukum-hukum mad lazim kalimi muthaqqal, harfi muthaqqal, semua tu istilah-istilah ilmu tajwid yang perlu kita hafal. Kita tak hafal, tak boleh sebut. Bila tak boleh sebut, kadang-kadang kita kenal, tapi bila tak boleh sebut, jadi tak komplit kita faham ilmu tajwid. Okey, itulah sebagai mukadimah untuk malam ini.
Okey, kita masuk terus. Saya dah paparkan di skrin kita masing-masing sifatul huruf. Sebelum kita bincang satu persatu sifatul huruf, apa yang kita boleh faham bila sebutnya sifatul huruf? Selalunya saya minta siapa-siapalah bercerita. Kalau makharijul huruf minggu lepas, ada antara kita sebut tujuan kita belajar makharijul huruf supaya kita nak letakkan setiap huruf hijaiyah, bata, tha sampai ya ni, kita nak keluarkan di tempat keluarnya. Sebab itulah dituntut dalam kita membaca Al-Quran, keluarkan semua huruf di tempatnya supaya tidak bertukar dengan tempat keluar yang lain. Sebab huruf-huruf kadang-kadang tempat keluar hampir dekat, hampir sama. Bila kita tak jaga-jaga, dia boleh bertukar pergi kepada huruf lain. Contohnya huruf Qaf dengan Kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, kim, qim, kim, qim, kim. Beza tempat keluar je, berubah huruf. Itu bahayanya makharijul huruf kalau kita tak tahu tempat keluarnya dan kita salah keluarkan di tempat yang lain, terus bertukar huruf. Macam huruf yang kita sebutkan dalam last ujung-ujung kelas minggu lepas, kita sebutkan huruf-huruf yang kena keluar lidah kan. Keluar lidah huruf tha, dha, dha. Siratal ladzina, ladzi, zi, lidah kita ni tersentuh gigi depan atas. Zi. Kalau tak keluar lidah, siratal lazi, lazi, nampak gigi putih je, tak nampak lidah merah tu, maka kita dah tukar huruf. Sebab tempat keluarnya salah. Bila tempat keluarnya salah, salahlah huruf. Bila salah huruf dalam Al-Quran, maka berubah makna. Bila berubah makna dalam suratul Fatihah, dalam bacaan-bacaan yang wajib, maka berubahlah. Maka salahlah bacaan itu, maka gugurlah rukun tu yang kita takut tak sah ibadah tu. Itu pentingnya makharij. Okey, sifatul huruf, kalau saya lontarkan satu soalan, apa pula cerita sifatul huruf? Apakah faedah yang kita belajar daripada sifatul huruf dan apa manfaatnya, apa gunanya dan apa pentingnya sifatul huruf? Siapa boleh cuba buat kesimpulan sedikit, ya kan? Ada tak? InsyaAllah, silakan. Kongsi je apa yang kita faham sendiri, tak apa. Manalah tahu dapat kita buat serumusan, dapat ilmu baru. Ya, pelajar-pelajar baik ni semua diam, dia kena panggil nama sebenarnya. Hmm. Okey, Haji Hanafi nak cuba? InsyaAllah. Bismillah. Uh, Sifatul huruf adalah lontaran atau tekanan atau sekatan suara yang keluar apabila membaca atau mengeluarkan huruf, sesuatu huruf. Mhm. Itu pengertian dia lebih kurang lah. Itu pengertian dia kan. Tapi Ya. apakah faedah yang perlu kita belajar sifatul huruf? Kalau soalan yang lebih mudah, kalau tak belajar sifatul huruf bahaya tak? Sempurna tak orang Ya. tajwid? Kalau tak belajar bahaya pasal lain-lain huruf dia punya sifat dia lain, keadaan dia, keluaran dia dan tekanan dia lain. Okey. Dah sampai separuh jawapan. Boleh siapa nak sambung? Sebagai contoh Eh, lah. Bagi contoh oh, lah apa yang bahaya. boleh abang cuba Ustaz? Okey, Abang, silakan. Abang. Uh, saya rasa uh, keadaan huruf tu di sama tempat, umpamanya di bibir, di fa, ma dengan waw, umpamanya di tempat huruf dia di sama tempat, di Okey. di sama tempat. Jadi keadaan tu kita tak sebut tu di bibir lah saja, di antara fa, ba, waw dengan apa tu mim, mim. Okey.
Okey, itu semua huruf bibir, huruf bibir. Huruf Okey. bibir. Jadi apa kait dengan sifat? Mana keluaran itu huruf tu di bibir. Maksudnya di daerah bibir. Okey. Maknanya dengan kita belajar sifatul huruf, mungkin kita boleh pastikan tempat keluarnya huruf di tempat yang betul. Ya Mungkin betul, saya di boleh faham tempat begitulah. bibir. Maknanya kita sekarang ni abang bagi sebagai contohnya huruf-huruf yang keluar di bibir, dengan Hmm. kita kenalnya sifat-sifat huruf, maka kita akan selamatlah dalam bab-bab huruf-huruf yang keluar di daerah bibir. Bibir. Kita dah tak bertukar dengan huruf-huruf lain. Dia macam abang kalau cerita gitu, dia macam faedahnya dalam makharij. Tempat-tempat keluar huruf lebih kepada apa yang disebut oleh abah tadi. Dan boleh masukkan jugalah sifat tu. Cuma dia tak menyeluruh ataupun dia tak kena betul-betul dengan faedahnya sifat huruf. Tapi hampir sama lah. InsyaAllah itu sebahagian jawapan yang boleh kita terima lagi. Siapa yang boleh tambah lagi? Kita dapat membezakan siri suara lah. Ini ilmu baru ni. Ini ilmu baru daripada Abang Is kita. Dengan kita belajar sifatul huruf, kita boleh membezakan suara. Betul? Ya. Sebagai contoh tu suara apa tu? Suara huruf Suara huruf. Maknanya bila sebut huruf bunyinya suara. Bila bunyinya suara kita boleh bezanya bila kita belajar sifat. Ayalah suara sebagai contoh suara apa? Suara tinggi, rendah, suara besar, kecil, suara terpekik ke, suara perlahan ke. Antara huruf dengan huruf lain lah. Okey, ada hurufnya suara tu tinggi. Ada huruf tu suaranya rendah macam tu. Tidak, antara huruf yang lain. Ya. Okay, sebagai contoh lah huruf yang lain. Contohnya Abang Is sekarang ni kena ambil satu huruf sebagai contoh. Kita ambil huruf A lah. Huruf A dengan huruf yang lain. Huruf yang lain kita ambil huruf yang selalu kita sebut Qa. A dengan Qa. Okey, saya sebut bunyi akan-akan tapi beza suara lain. Okey, sebagai contoh lah saya nak bantu ni. Okey, saya nak bantu A Qa. A Qa. Okey, apa bezanya? Memang ada beza dari segi suara, tapi apa bezanya? Qa. Ada beza tak? Beza. Apa beza dia? Suara bunyi pun dah beza. Dia beza. Apa? Dari segi apa bezanya? Makhraj. Makhraj mungkin kita boleh ketepikan makhraj minggu lepas punya cerita. Malam ni kita nak fokuskan bab sifat pula. Makhraj tu tempat keluarnya memang kita dah confirm dah. A tu makhrajnya di pangkal halqum, Qa tu di pangkal lidah kan. Itu dah selesai minggu lepas. Minggu ni kita nak lebih khusus hanya untuk sifat saja. Kalau dari segi saya sebut A dengan Qa, dari segi sifatnya apa beza? Memang betul dah jawapan Abang Is tu memang dah hampir kena dah kepada butirnya ataupun kepada poinnya. Cuma nakkan jelas di sini A dengan Qa, apa beza dia dari segi suara? Kita mengenalkan yang kuat atau lemah sah. Itu yang maksudnya tadi. Dari segi suara memang betul ada perbezaan suara. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang separuh, ada yang tengah-tengah. Itu yang kita katanya penting. Jadi kenapa penting? Jadi saya nak mendekatkan kepada semua pendengar. Kenapa pentingnya sifatul huruf? Sebab supaya kita tak beri sifat kuat kepada huruf yang lemah. Kita tak beri sifat lemah kepada huruf yang kuat. Ini sebagai kesimpulan awal. Sebagai kesimpulan awal, ada antara kita minta maaf saya tujukan terus. Ada antara kita dalam bab sifat ini masih lagi sampai sekarang dan masing-masing kenal masing-masing kenal diri dan termasuknya saya. Ada antara kita dia pemurah sangat. Bila huruf tu kuat dia lemahkan. Bila huruf tu lemah dia kuatkan. Ini disebabkan punca sifatnya. Makhraj mungkin okey. Tetapi kadang-kadang disebabkan sifat itu belum betul-betul kemas, maka berlakulah
sifat itu tak diberi hak huruf itu sepenuhnya. Saya pernah buat cerita macam ni lah. Seorang itu sifatnya kita ambil manusia lah. Si A ni memang sifat dia kita letaklah si A yang lelaki ni sifatnya tinggi, kurus badannya, handsome kan, rambut panjang, rambut kemas, selalu pakai jubah. Kita letakkan sifat itu ciri-cirinya. Dan tiba-tiba kita bagi bila orang nak suruh kita cerita tentang dia, kita dah bagi sifat lain. Oh, orang tu pendek, orang itu botak, orang tu jangan terasa pula saya pun botak kan. Orang tu kan, orang tu yalah kita bagi sifat yang tak baik ataupun kurang kurang sempurna. Jadi itu dah satu satu kelakuan yang zalim tu macam kita tak beri haknya kan. Begitu juga sifat. Setiap huruf dia ada sifat-sifatnya. Dan hasil daripada kita belajar sifat huruf ni, kita akan kenal setiap huruf itu, oh huruf ni kuat. Sebab dia ada dalam sifat-sifat ni, dia ada 17 sifat, ada sifat kuat dan ada sifat lemah. Bila kita campur-campur, huruf ini banyak sifat kuat pada dirinya, maka huruf ni dihukum kuat. Bila baca, kena kuat lah. Maksud kuat ini sama ada suara tu kena nyata, jelas, ataupun kuat di sini kena tinggi, ataupun kuat di sini kena tebal. Ini semua sifat-sifat kuat ni. Jadi beza sangat dan penting sangat bila huruf itu tipis, kita kuatkan. Bila huruf itu tebal, kita tipiskan. Macam selalu berlaku dalam huruf-huruf yang tebal, huruf Sod dibaca sa, sa. Huruf Qa dibaca ka, ya qaumi, ya qaumi, qala, qala. Huruf Ra tebal dibaca Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Cuma pentingnya sifat huruf ni, ada kalanya sifat huruf ini disebabkan kita bertukar-tukar sifat dan tak memberi sifat yang sepenuhnya, maka huruf-huruf itu boleh terus berubah makna. Boleh bertukar huruf. Itu yang bahaya. Itu sebab itu kalau kita baca Quran dan ilmu tajwid kita tak mendalami sifatul huruf, dia boleh berlakunya bahaya, dia boleh sampai tahap berubahnya huruf, berubahnya makna disebabkan sifat tadi. Sifat tebal kita tipiskan. Ada huruf-huruf disebabkan kita tak bagi sifatnya dan berubah bacaannya, berubah sifatnya daripada tebal menjadi nipis ataupun daripada tipis menjadi tebal. Kadang-kadang hanya sekadar fasahah. Sekadar bacaan kita kurang fasih. Kurang bunyi Arab. Macam huruf da, 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 bunyi da dalam kan. Macam ra, bunyi ra, ra. Ini kurang fasih. Dia tak berubah makna, tak bahaya sangat, tapi boleh dinilai sebagai seorang yang lidahnya kurang fasih. Jadi biasalah, ini nasib masing-masing. Kalaulah antara orang Arab sendiri pun ada yang fasih dan ada yang kurang fasih, kan? Jadi kita ni yang lidah banyak makan makanan Melayu ni, jadi dah tentunya banyak yang fasih dan banyak juga yang kurang fasih. Jadi kita nak kena insya-Allah buat latihan dalam kita belajar nanti, bila kita dah masuk satu persatu nanti, cuba kita cek diri kita, huruf apa yang kita masih lemah, maka kita tujukan dan fokuskan kepada huruf itu untuk kita perbaikinya insya-Allah. Okey, jadi saya rasa gambaran itu mudah-mudahan semua boleh tangkap dan boleh faham betapa pentingnya sifatul huruf ini. Walaupun kita tak faham satu persatu, sekurang-kurangnya nanti dalam kesimpulan bersama nanti kita pegang apa yang paling penting dalam bab sifatul huruf. Sebab apa? Nanti ada orang yang bagi alasan, mungkin ada. Tapi dalam ramai-ramai mungkin ada seorang dua je lah. Dia bagi alasan, dia kata saya dah berguru dan khatam
mungkin lebih daripada 10 kali khatam, guru-guru yang hebat-hebat, yang kuat-kuat, yang kemas-kemas. Dan saya tak pernah belajar tajwid pun. Dan guru-guru saya yang ijazahkan saya, yang khatamkan saya, tak pernah komplain sangat pun bacaan saya. Hampir sempurnalah bacaan dia. Tapi saya buta tajwid. Saya tak pernah belajar tajwid mendalam atau dengar-dengar macam tu, tak pernah bersungguh pun. Lagi-lagi bab sifatul huruf, makharijul huruf saya tak pernah kenal pun. Ada tak? Ada. Ada. Jadi jangan terperanjat. Kalaulah imam-imam yang hebat-hebat yang jadi imam kita pun, ada antara mereka memang zero tajwid. Tapi bacaan mereka, Masya Allah. Masya Allah. Kita sendiri pun tak boleh nak sama bacaan kita. Yang kita faham tajwid betul-betul ni, yang hampir betul, hampir sempurna lah, hampir faham semua lah tajwid. Bacaan kita pun tak sama dengan dia. Tapi kalau tanya dia hukum tajwid, dia tak kenal pun. Ada ramai imam-imam kita. Ada ustaz-ustaz kita pun termasuk dalam golongan ini. Okey. Masalahnya, kalau kita nak jadi macam mereka, kita nak jadikan alasan itu sebagai alasan kita untuk kita tak nak belajar makharijul huruf dan hukum-hukum tajwid, masalahnya bacaan kita belum sampai sama dengan mereka. Kalau bacaan kita dah betul, bolehlah bagi alasan macam mereka. Boleh bagi alasan begitu. Saya tak perlu tajwid sebab bacaan saya dah okey. Saya baca jadi imam ataupun baca di depan orang pun tak ada orang tak berani nak komen bacaan saya. Mungkin tak mampu, mungkin tak boleh nak cari kesilapan halus saya. Kita tak sampai tahap itu, kita nak bagi alasan itu. Kalau dah sampai tahap itu, Masya Allah, okey teruskan, selamat. Tapi kena ingat, orang macam tu, dia ada kelemahan dia. Bila dia dah baca perfect, dia pun okey, dia pun dah sempurna bagi dia dan orang memang boleh terima bacaan dia, boleh jadikan dia sebagai imam di masjid-masjid besar. Tapi dia punya kelemahan, bila orang nak menumpang ilmunya, bila orang nak membaca untuk dia tegur dan dia ajar, dia pula ada kelemahan untuk nak membantu macam mana nak suruh orang tu baca macam dia. Dia tak boleh. Dia hanya boleh kata, okey baca macam ni. Okey baca macam ni. Tapi dia nak terangkan, kena tajwid, kena idgham, kena iqlab, dia tak boleh. Pernah jumpa tak situasi ni? Ada kan? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan untuk kita usaha sedaya upaya kita, sebab ilmu tajwid ni min asyrafil ulum, termasuk dalam ilmu-ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebabnya ada kait rapat dengan ilmu Al-Quran, dengan kalamullah, kalam suci Allah. Maka setiap minit dan saat, detik yang kita belajar untuknya kerana Allah ini, insya-Allah manfaatnya besar. Dan insya-Allah kita akan sampai satu tahap kita baca dengan tajwid, baca dengan bagus dan baik, dapat kita pula menerangkan kepada orang lain pun dengan baik. InsyaAllah itu yang kita cuba usaha. Dan dalam kelas kita, sebab itu saya bila bagi peluang, ambillah peluang bercakap. Bila minta pendapat ke pandangan ke bercakap, bagi je pandangan. InsyaAllah kalau tak betul akan ditambah betulkan. Kalau betul, Masya Allah, boleh diteruskan apa yang kita faham tentang hukum-hukum tajwid tadi, insyaAllah. Okey, terus kita masuk bab sifatul huruf. Jangan kita fikir sifatul huruf ini susah, sebab dia nak kena hafal huruf-hurufnya, dia nak kena hafal nama-nama sifatnya. Jangan sampai tahap kita give up dan kita rasa macam tak boleh faham. Kita ambil kesimpulan dulu. Kita ambil kesimpulan dulu. Okey, untuk malam ni, sifatul huruf, kita ambil bahagian pertama. Sifatul huruf terbagi kepada dua bahagian besar. Bahagian pertama, sifat-sifat yang mempunyai lawan. Bahagian yang kedua, sifat-sifat yang tak mempunyai lawan. Kita faham gitu dulu. Dia ada lawan, dia yang tak ada lawan. Campur kedua-dua bahagian ini, jumlahnya ada 17 sifat juga. Macam makhraj ada 17 tempat keluar, sifat pun ada 17 sifat. Untuk malam ni, insya-Allah cuba kita faham untuk bahagian pertama, sifat-sifat yang ada lawan, dia ada 5 kumpulan. Jadi bila 5 kumpulan, satu lawan satu, jadinya 10 lah.
10 sifat. Untuk malam ni kita cuba habiskan dengan mudahnya 10 sifat. Okey, jadi depan kita ni di skrin ada 10 sifat ataupun 5 kumpulan. Kita tengok kumpulan yang pertama, jahar lawan hams ataupun hamas. Melayu sebut hamas. Jahrun lawan hams. Hamsun. Jahar lawan hams. Okey, jadi saya nak ringkaskan di sini ikut cara saya lah. Kalau tuan-tuan dah belajar cara tuan-tuan, teruskan dan mendalami lagi, menggali lagi apa yang tuan-tuan belajar cara itu. Tapi cara saya yang saya belajar dalam bab sifatul huruf, saya belajar dan saya cuba faham secara mudah dan secara ringkas. Kalau tuan-tuan setuju dengan cara saya, jomlah. Kalau tak setuju, dengar saja. Jangan cakap tak setuju. Dengar saja. Okey, cara saya nak memudahkan diri saya untuk saya faham bab sifatul huruf. Saya pegang satu daripada dua. Maknanya setiap kumpulan ada dua kan? Saya cuba faham satu je. Saya tak nak faham yang kedua. Sebab apa? Yang kedua itu sebaliknya. Jadi tak perlu kita nak fikir kedua-dua sifat. Hitam lawan putih. Dah mana-mana pun hitam dia akan lawan putih kan? Daripada dulu lagi. Jadi hitam lawan putih, cuba kita faham yang hitam. Jangan kita fikir tentang putih. Sebab macam mana sekalipun lawannya putih. Kita faham hitam saja. Macam mana sifat hitam, bila datang yang hitam, apa itu hitam. Begitulah saya punya ni lah. Ada setengah-setengah dia nak faham hitam tu macam mana, putih tu macam mana. Jadi dua kali kita nak kena fokus, dua kali kita nak kena hafal. Bagi saya, yang dalam bab sifat ni disebab ada 10, nak hafal semua-semua ini, kita pening. Kita ambil satu, lawannya insya-Allah kita dah boleh faham di sebalik itu. Di sebalik itu, itulah lawannya. Kita bagi contohlah. Dalam kumpulan pertama, jahar lawan hams. Saya akan fokus dan saya cuba nak faham hams. Saya akan ambil hams je. Saya pegang hams. Jahar seolah-olah saya tak peduli dan saya tak nak faham pun. Ini cara saya lah. Kalau tuan-tuan setuju, silakan. Kenapa? Kenapa saya pilih hams? Siapa boleh jawab? Kenapa saya tak pilih jahar? Padahal dalam kitab ini jahar nombor 1. Siapa boleh jawab? Kenapa saya pilih hams? Ada jawapan? Ada Okey, habis masa. Pilih hams sebab hams hurufnya kecil ataupun hurufnya sedikit. Itu mudahnya. Dan hams sifatnya yang kita boleh nampak. Jahar dia tak boleh nampak sangat. Okey, contohnya kalau siapa dah belajar hams ada berapa huruf? Ada 10 huruf kan? Ada 10 huruf. Jadi saya nak hafal 10 huruf daripada saya nak hafal 18 huruf. Macam mana sekalipun bila saya dah hafal 10 huruf, baki lagi untuk jahar lah. Jadi tak perlu nak hafal yang 18 yang susah ni. Ini cara saya lah. Kalau tuan-tuan setuju, mungkin membantu lagi lah. Kita fokus hams je. Kita fokus hams, apa itu hams, macam mana nak baca hams, apa huruf hams. Bila dah hafal semua, selebihnya dan sebaliknya yang lawannya semua letak pada jahar. Cuba kita buat contoh. Hams, apa itu hams? Hams dalam bahasa Arab, bahasa Melayu bisikan, membisik. Makna bisik di sini yang dekat dengar, yang jauh tak dengar. Jadi kalau kita nak gunakan sifat hams ini dalam bacaan kita, bila kita baca hams, biar yang dekat dengan kita ni boleh dengar suara hams, sifat hams, jangan orang jauh boleh dengar. Itu makna dia. Nanti kita bagi contoh baru nampak. Okey, jadi hams kita dah faham, kan? Hams kita dah faham makna dia. Lepas tu hurufnya. Hurufnya ada 10. Hurufnya nak tak nak kena hafal lah.
Macam mana pun memang dia dah tak boleh kurang-kurang, dah tak boleh diskaun dah. 10 daripada dulu sampai sekarang pun 10 lah. Sampai bila-bila pun 10 lah. Jadi macam mana tuan-tuan nak hafal? Tuan-tuan buatlah gaya sendiri. Kan? Kalau dalam buku, dia ada sebutlah. Fahathahu syakhsun sakat. Dia buat satu ayat dalam bahasa Arab. Fahathahu syakhsun sakat. Ni untuk nak memudahkan kita hafal lah. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathaha syakhsasinkata. Ni 10 huruf. Jadi 10 huruf ni untuk hams. Huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha dah ada. Huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, huruf kaf, huruf ta. Jadi 10 huruf. Jadi daripada 28 huruf hijaiyah, kita dah ambil 10. Baki lagi 18 untuk sifat jahar. Sebagai contoh, untuk kita nak baca hams, sebagai contoh, kaedah zahabiyah. Kaedah yang boleh ditulis dengan emas. Sama juga yang kita gunakan dalam bab makharijul huruf, bab makhraj tu. Matikan huruf yang kita nak tahu sifatnya dan tambahkan hamzah sebelumnya dan sebut. Dalam bab makharijul huruf, mana-mana huruf yang kita nak kenal di tempat mana keluarnya, matikan huruf tersebut dan tambahkan hamzah sebelum huruf itu dan sebutkan. Tahu tempat keluarnya kan? Contohnya macam aqa, 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 kok, 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 kok. Kita dah tahu dah pangkal lidah yang last kali yang sedang bergerak. Begitu juga untuk kita nak tahu sifat. Sifat itu, kita nak tahu sifat apa yang ada pada sifat itu, kita matikan huruf tu dan kita cuba masukkan huruf hamzah sebelumnya berbaris atas dan kita cuba sebut. Sebagai contoh, huruf fa, kita ambil huruf fa. Matikan fa, hamzah sebelumnya berbaris atas. Cuba sebut. Huruf fa mati. Af. 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 Okey, yang mute tu semua sebut yang mute yang tak mute saya boleh dengar. Yang mute tu tak apalah, berlatih sebut af, af. Jangan lupa. Minggu lepas kita dah terangkan fa bahasa Arab, gigi bibir mulut bawah sentuh gigi atas. Tak kisahlah bibir mulut nak cari gigi atas ke, gigi atas nak turun cari bibir mulut, asalkan itu yang bertemunya. Gigi bibir mulut bawah sentuh gigi atas. Waktu kita nak tahu sifatnya, letakkan tempat keluar yang betul. Lepas tu kita tengok apa yang ada selain daripada kita tahu tempat keluar itu, apa yang akan berlaku. Af. Af. Dia ada jarayan an-nafas. Dia ada berlalunya ataupun berlarinya nafas. Nafas. Nafas tu suara. Af. Af. Itu sifatnya. Itu sifat hams. Af. Itu bisikan tu. Jadi itu jadi yang dekat boleh dengar, yang jauh tak dengar. Itu maksud hams. Yang menjadi salah dalam bab hams ini, daripada kita membisik, kita dah tak bisik. Kita bagi tahu semua orang. Dah tak jadi rahsia lagi. Apa yang berlaku? Banyak berlaku yang kita tak sedar, kadang-kadang kita tak perasan. Bila daripada hams, kita naik pergi kepada lantun. Melantun. Ataupun ada qalqalah, istilah mudahnya. Itu dia dah tak jadi hams. Dia naik lagi, dia lagi lebih kuat. Af. 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 Fa. Fa. Boleh berlaku. Yang fa mungkin tak nampak sangat. Tapi yang ka banyak. Ak. Ak. At. 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 Raba. At. Raba. Banyak lagi masih yang sebut macam ada terlantun suara lebih daripada membisik. Ini sifat hams yang bahaya, yang bila kita terlebih sifat hams itu, bisikan itu, dia boleh berpindah kepada sifat lain, bertukar menjadi sifat lain, takut-takutnya bertukar sekali huruf itu menjadi huruf lain. Nampak macam mudah, nampak macam tak penting, bisik je pun, kan? Dia terlebih bisik, terkuat bisik itu, apa masalahnya? Masalahnya dia akan menjadi lain.
dia jadi sifat hak lain, hak huruf lain. Jadi hak yang sepatutnya kita bagi kepada 10 huruf fahatha ni, sifat hams, kita tak bagi hams ke dia. Contohnya hams ini orangnya memang slim. Kita tak bagi slim kepada dia, sifat slim tu. Sifat kurus tu, kita kata dia ni borok contohnya. Marah dia kan. Sama jugalah huruf-huruf lain. Bila kita dah tukar sifatnya, dia jadi lain lah. Itu yang masalah kita. Jadi nak kena jaga-jaga. Sifat 10 huruf ni hanya untuk hams. Jangan lebih daripada hams. Af, bagi lalu je. Bagi bisikan je. Jangan ah. Boleh berlaku tu. Sebagai contoh, ahama, min ba'dismuhu Ahmad. Kononnya dia nak jaga ha pedas tu sampai jadi Ahmad, lebih daripada bisikan. Ath tu mungkin okey lah. Cuma kadang-kadang mungkin tak keluar lidah tu dia akan jadi huruf sin. Itu bab makhraj, itu bab minggu lepas. Ah Kalau terlebih dia akan terlantun. Ash syuk tak nak. Ashkha. Penting kan? Nampak macam mudah, nampak macam tak penting, nampak macam macam benda kecil. Bisik je, hams je, sifat hamas je. Tapi bila kita halusi, memang dia boleh membawa kepada kurang banyak bab-bab sifatul huruf. Okey, kembali kepada cara saya tadi. Yang saya kata, saya nak faham satu, saya nak tinggal yang lawannya. Jadi saya tak perlu jahar. Jahar ni apa makna jahar? Terang. Apa makna terang? Jadi apa hurufnya dan macam mana nak baca jaharnya. Jadi kita letak terus apa yang boleh buat pada hams, tak boleh buat pada jahar. Apa yang boleh buat pada jahar, tak boleh buat pada hams. Gitu je. Jadi tak perlu pening-pening. Lawannya, jadi kita boleh faham dah dengan lawan yang kita dah belajar. Itu insya-Allah dengan cara tu jadi boleh meringankan bab sifatul huruf dan mungkin boleh menarik minat kita untuk kita mendalam bab sifatul huruf insya-Allah dengan cara yang saya pilih ni lah. Kalau tuan-tuan setuju, insya-Allah kita teruskan. Okey, kumpulan yang pertama saya dah terangkan bab hams yang perlu kita jaga, iaitulah daripada sifat bisik. Jangan sampai kita pekik ataupun kita telantun bacaan ataupun kita dah bagi tahu semua sedangkan hanya membisik, hanya yang dekat kita sahaja yang boleh dengar sifat hams ini. Okey. Kita pergi kepada kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua lawan antara syiddah dengan rikhawah ataupun rakhawah. Sifat syiddah dengan sifat rakhawah. Okey, agak-agak kita nak pilih syiddah kan nak pilih rakhawah untuk kita faham. Syiddah. Okey, betul. Kita pilih syiddah. Tadi kita pilih yang hams. Ini kita pilih syiddah pula, sebelah kanan pula. Kenapa kita pilih syiddah? Sebab kuat dan tekan. okey, itu makna dia. Kita pilih syiddah di sini sebab mudah bagi kita, hurufnya lagi kurang banding dengan rakhawah. Ini untuk kita nak faham untuk kita nak faham satu dan kita tinggal satu. Okey. Syiddah, apa makna syiddah? Syiddah kuat. Syiddah kuat dan dia lawannya rakhawah. Rakhawah tu lembut. Maksud kuat di sini dia tahan nafas. Rakhawah dia jelas. Dia lembut dan dia lepas nafas. Dia sama dengan jahar jugalah. Jahar dia tahan, hamas dia lalu. Carayan, lalu nafas. Syiddah dia tahan, rakhawah dia lalu. Tapi bezanya, rakhawah dia ada masa sikit, dia lambat sikit. Dia macam delay sikit. Hams ni dia bisikan, jarayan itu dia seketika sahaja. Okey, syiddah ni kita baca dengan tegas, dengan kuat, dengan kita menahan nafas kita supaya tak terlantun ataupun tak keluar suara, tak keluar laluan angin itu nafas banding dengan rakhawah.
Dan syiddah ini ada 8 huruf. Contohnya yang kita boleh hafal. Majmu'ah fi qawlika ajidu qatim bakat. Contohnya lah yang saya hafal. Dia ada 8 huruf dalam ayat ajidu qatim bakat. Mudah kita buat macam ni sebab kita boleh faham makna. Kalau siapa-siapa nak hafal, dia kena buat cara ni lah. Siapa-siapa yang nak mendalami, pilih sifat yang kurang huruf dan menghafal sifat itu, huruf itu. Bila kita dah hafal 8 huruf untuk syiddah, selebihnya untuk rakhawah. Selebihnya untuk rakhawah. Huruf hijaiyah ada 28. Kita dah ambil 8 untuk syiddah. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi daripada 28, tinggal lagi 20. Kita bagi kepada rakhawah 20. Tapi di sini dia ada sifat tawassut. Antara syiddah dengan rakhawah ni ada sifat tawassut. Dia ada tawassut tapi tak dibicarakan sebab dia duduk sifat ni antara syiddah dengan rakhawah. Tawassut dia ada 5 huruf. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Pening dah mula pening banyak huruf ni. Tak apa, saya cerita juga, nanti kita buat kesimpulan. Jadi harap sabarlah. Lin Umar 8 untuk syiddah, 20 untuk rakhawah. Tapi rakhawah tak boleh ambil 20 semua. Dia kena bagi kepada tawassut 5. Jadi 5 kepada tawassut. Lin Umar. Lagi 15 untuk syiddah. Untuk rakhawah, sorry. Untuk 5. Jadi ada lagi 15 huruf selain daripada ajidu qatim bakat. Selain daripada Lin Umar. Hurufnya semua itu untuk rakhawah. Jadi saya tak nak faham. Saya bukan tak nak faham. Saya tak nak pening kepala untuk rakhawah tu apa, tawassut tu apa. Jadi saya cuba faham syiddah sahaja. Syiddah yang kuat ini, waktu kita nak baca, dia tak ada nafas. Nafas itu macam terberhenti. Contohnya, gunakan kaedah yang sama. Ambilkan hamzah. Kita ambil hamzah. Hamzah kita matikan. Dan hamzah berbaris atas sebelumnya. Cuba sebut. Hamzah mati sebelumnya hamzah berbaris atas. Cuba sebut. Cuba sebut. Kita nak tahu syiddah kuat tu macam mana kuat. Tertahan nafas kita tu macam mana. Mana datang kakak pula? Okey, boleh tak kita buat selain daripada tu? Lepas pada hamzah mati tu, boleh tak kita lepas nafas ke, qalqalah ke? Tak boleh kan? Dia tak, bila hamzah mati tu dia terberhenti, terputus terus. Dia tak ada laluan nafas ke, jarayanun nafas, dia tak ada. Dia berhenti terus itu. Kan? Ini maksudnya syiddah al-man'u. Dia tahan nafas supaya nafas sifat tu tak terkeluar ataupun tak berlari. Dia lain kalau kita cuba ambil huruf selain daripada huruf 8 dan huruf 5 ni. Siapa boleh cari selain daripada ajidu qatim bakat dengan Lin Umar untuk huruf rikhawah? Untuk huruf rikhawah. Huruf apa? Untuk huruf ya, huruf ya. Ya. Huruf ya, okey. Okey, kita ya, matikan ya. Sebelumnya hamzah berbaris atas. Cuba sebut. Ai. Ada beza tak antara ya mati dengan hamzah mati? Ada beza tak? Okey, hamzah mati untuk sifat syiddah. Ya mati untuk sifat rakhawah. Ni berlawan ni. Syiddah kita nak tahan. Rakhawah kita nak kena lepaskan. Itu sifat dia. Ini faedah kita belajar sifat. Okey, ada beza tak? Siapa boleh cerita apa beza antara dengan ai?
Pendek yang panjang tak? Pendek panjang. Pendek Yes. panjang. Okey, jawapan Yang tu boleh pendek, sama tapi lebih jelas sikit apa? yang Dia pendek tu macam kita tahan nafas, macam Zat. ni. Yang pendek tu kita tahan nafas. Ha. Yang panjang tu kita lepaskan sikit. Air. Kenapa itu pendek, kenapa itu panjang? Pasal dia sidar, pendek, Pendek. rakawat. Lepaskan. Okey, maknanya Abang Is dah mula faham tu, masya-Allah. Ah, Sebab bila syiddah, bila dah tertahan, kita dah tak boleh buat apa dah. Kita nak tarik nafas, memang dia tertahan dah. Apa kita boleh buat lagi? Habis. Tapi ai, kita boleh. Sebab boleh. nafas kita masih boleh berjalan. Ai. Sebab itu dia ada huruf lin kan. Dia boleh jadi huruf lin, dia boleh jadi mat lin. Ain. Kan? Ai. Tapi untuk syiddah, tak boleh. Itu bezanya. Cuma dalam syiddah kalau kita perhatikan huruf hamzah je yang betul-betul syiddah, yang tulinnya syiddah. Selain daripada tu bukan tulin lagi. Jim, dal, qaf, ta, ba, huruf apa? Huruf qalqalah. Kalah. Kaf dengan ta huruf apa? Huruf hams. Disebabkan Arab ni dia kadang-kadang dia macam straight sangat, tapi kadang-kadang dia kesian pula, dia cari mudah pula. Syiddah ni syadid, orang kata syadid, orang straight ni. Maknanya macam mana pun memang dia tak bagi chance, tak bagi jalan. Macam hamzah lah, dah tak ada. Tapi hamzah itulah kadang-kadang dia jadi tashil, a'jami. Nak jadikan mudah kan? Dia jadi ibdal, disebab dia tak ada tu lah. Jadi mak badal contohnya, itu ni kan. Amanu daripada amanu, imana, itu punca nak jadi mak badal sebab dia tak nak syiddah ni. Dia tak nak susah. Kan bila kita cuba membahaskan kita akan pergi sampai ada kait mengait dengan hukum-hukum. Kenapa bila hamzah mati dalam surah Fussilat a'jami jadi Jami. kan, dalam maddul farq Allah jadi Allah jadi tashil dengan ibdal dengan mad. Sebabkan syiddah ni lah disebabkan susah sangat. Lalu itu bila huruf jim dalam kumpulan syiddah asalnya kalau tak ada sifat qalqalah memang kita tak boleh buat apa. Tertahan terus. Habis. Disebabkan susah sangat ni, maka ditambahkan sifat lagi nanti. Sifatnya qalqalah, maka bolehlah daripada susah, mudahlah juga untuk kita sebut sebab ditambah sifat qalqalah lagi. Sama juga dengan kaf dengan ta, disambahkan sifat hams, maka mudah juga dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran dia tak ada susah. Bila ada susah syiddah di sini, walaupun sifatnya dah tegang sangat, dah susah sangat, dah straight sangat, tak ada juga dalam Quran ini hukum-hukum lain yang membantu kita supaya bacaan kita mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Al-Quran ini untuk kita baca selalu. Boleh faham insya-Allah? Lin Umar setengah-tengah, dia tak straight sangat, dia tak kuat sangat dan dia perlahan-perlahan. InsyaAllah. Saya boleh terangkan lebih kurang macam itulah untuk syiddah dan rakhawah. Sebab memang syiddah dan rakhawah ni antara sifat yang bagi saya tak nampak sangat dia punya kesannya dalam bacaan kita sebab dah dimudahkan. Huruf syiddah yang lain dah dijadikan qalqalah. Dah tak ada dah syiddah betul-betul. Huruf yang lain kaf dengan ta tu dia jadi hams. Dan huruf hamzah ni bila ada itu dah ditukarkan sama ada jadi mak badal ke ataupun jadi tashil ke, jadi hukum-hukum lain. Jadi dia tak nampak punya kesannya. Cuma dari segi rakhawah lah. Rakhawah tu dia perlahan sikit, dia banding dengan hams dia bisikan, dia sebut sifat dah habis. Tapi rakhawah kadang-kadang dia macam ada lambat sikit, macam ayya dia ada tempo sedikit tambah banding dengan hams itu. Okey, kita dah habis dua kumpulan. Kumpulan yang ketiga kita pergi kepada isti'la dan istifal.
Ha, 10 sifat ni habis dalam satu kelas ni kira pro sangat ni, masya-Allah. Yang mendengar ni semua kira dah hebat-hebat ni. Tapi tak apalah. Bagi yang belum betul-betul faham tu, dengar dulu. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Okey, kumpulan yang ketiga antara isti'la dengan istifal. Siapa pernah dengar sifat isti'la mesti kena selalu dengar kan? Istifal mungkin selalu dengar. Okey, antara isti'la dengan istifal kita nak pilih yang mana? Istilah. 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 Isti'la. Isti'la maknanya sebab kita kena pilih isti'la sebab isti'la hanya ada 7 huruf sahaja dalam ayat khussa dagtin Ustazatin people. qidhun. Qidhun. Okey, ini 7 huruf. Jadi kita pedulikan dan kita faham untuk isti'la. Sifat isti'la yang paling penting dalam sifat bab sifatul huruf. Semua sifatul huruf saya rasa kesimpulannya duduk pada sifat isti'la dan itbaq. Dan lebih khususnya isti'la lah. Kalau kita ambil yang ini sebagai tempat yang kita bergantungnya bab sifatul huruf, saya rasa memadai separuh bab sifat ini, insya-Allah. Okey. Kita ada 7 huruf dan kita faham dulu. Isti'la tu maknanya tinggi. Bila tinggi, hasil daripada tinggi itu adalah tebal. Hasil daripada tinggi sifat huruf-huruf ini, dia menghendaki dalam bacaan itu adalah tebalkan huruf ini. Bila sifatnya tinggi, maksudnya tebal. Jadi lawannya rendah, maksudnya tipis. Kita tengok satu persatu. Kha, so, bo, ro, to, ko, vo. Semua tebal. Semua terbuka-buka mulut kita. Sebab kaedah yang saya selalu sebut, bila tebal, hujung mulut, bila tipis, lebar bibir mulut. Itu istilah mudah lah bagi saya. Ini kaedah yang saya buat sendiri. Yang untuk memudahkan. Bila huruf tu tebal, dia seolah-olah muncung mulut, ke depan bibir mulut kita. Bila huruf tu tipis, seolah-olah kita tersengih ataupun kita tersenyum. Sebaliknya lah. Jadi cuba sebut tengok huruf-huruf yang tebal ni. Kha, so, o, o, po, ko, vo. Semua ke depan bibir mulut. Untuk tebalkan betul-betul. Sama ada dia bahagian atas, bahagian bawah, bahagian depan, semua nak kena tebal. Atau bahagian mati sekalipun, tebal juga. Tebal. Jadi kita tak nak bincang mendalam maratibul tebal, maratibul al-tafkhim, tebalnya setebal-tebal yang mana itu lebih mendalam lah. Kita hanya ambil secara mudahnya 7 huruf ini simpan dalam fahaman kita seperti mana kita simpan wajibul gunnah, mim dan nun sabdu terus dengung tanpa bincang lagi. Kita simpan ini juga malam ni dalam bab sifatul huruf. 7 huruf ini tanpa bincang dengan siapa, tebalkan. Maksudnya setiap kali kita jumpa dalam bacaan kita, kita kenal betul-betul 7 huruf ini, jangan bincang lagi. Nak tebalkan, nak tipis, tebal je. Tak perlu nak bincang dalam diri kita. Kadang-kadang nak bincang dulu. Ini tebal ke tipis? Tebal. Tak. 7 huruf ni tebal terus. Tak kira barisnya mana Kha, so, bo, ro, po, ko, vo. Dan yang saya boleh buat kesimpulannya, kalaulah betul-betul malam ni, tuan-tuan semua dan kita-kita semua, kita dah kenal huruf ni, kita hafal 7 huruf ni, dan dalam bacaan kita nanti kita cuba betul-betul jaga, asal jumpa je huruf ni, terus kita tebalkan, tak kira barisnya apa, maka kita dah selamat sebahagian besar dalam bab sifat huruf tajwid kita. Tuan-tuan saya tulis semua balik. Kha, ra, biar tak cantik pun asalkan kita faham. Tulis dengan mouse ni. Kha dan yang ketujuhnya dha. Sin yang tiga tanda tu tak kira tebal lah. Shin tak. Shin, sya tak ada. Sya terbaliknya lah. Sya. Dia ada tipis. Dia ada tipis yang sin tipis, sin yang Okey, kita ada huruf kalau Abang Is nak bincang,
ada huruf tha, titik 3, ada huruf sin, gigi 3 tanpa titik, ada huruf shin, gigi 3, 3 titik. Okey, jadi tiga-tiga huruf ni kalau dalam bab sifat semuanya tipis. Tha. Cuma bezanya, Ah, beza tempat keluar dengan bahagian sifat tambahan. Contohnya tha, kena keluar lidah. Ini kita cuba bagi atas semua. Tha keluar lidah. Sa dia ada sifat safir, sifat tiupan. Sa tak keluar lidah dan tipis. Dan sya dia tipis, cuma dia ada sifat tafashi, tersembunyi. Sya. Bukannya muncul mulut, bukannya tebal. Sya. Itu bezanya. Tapi ketiga-tiga huruf ni adalah sifat istifal ataupun sifat tipis. Okey. Keluar Okey. angin aja. bagaimana dengan ni ra, Ustaz? Dia tak termasuk. Ra tak termasuk dalam 7 ni sebab ra dia ada dua keadaan. Ada kadangnya, ada kalanya dia tebal dan ada kalanya dia Tipis. lam pun sama juga. Ada kalanya tebal dan ada kalanya tipis. Dia tak termasuk dalam 7 ni. Sebab dia bukan semua kuat. Kadang-kadang, jarang-jarang. Dia tak boleh masuk dalam kumpulan isti'la sebab ada kalanya dia turun juga. Dia tak tinggi tak tinggi selalu. Sebab itu dia tak masuk dalam 7. Okey. Okey, jadi ingat balik kita kita perkemaskan hafazan kita, ingatan kita untuk 7 huruf ni. Huruf kha, huruf sa, huruf dha, huruf gha, huruf qa dan huruf dha. Jadi sekali lagi saya buat kesimpulannya, kalaulah malam ni kita dah hampir 1 jam kita bercakap dan kita bincang, kalaulah malam ni 7 huruf ni saja kita simpan dalam ingatan kita, hafazan kita, dalam bacaan kita, jumpa je huruf ni, kita tebalkan qaulan wahidan tanpa bincang, kan? Insya-Allah sebahagian besar bacaan kita, bab sifat huruf kita dah selamat. Jadi Ada lagi satu, Ustaz. Itu ada 6 aja. qa sa dha gha qa dha. Dah 1 2 3 4 5 Kha besar. Kha. kha sa dha gha ta. Sorry. Ta ni paling tebal ni. Ta paling tebal. Ada 7. Okey, jadi bila kita jumpa je dalam bacaan kita, tebalkan qaulan wahidan, insya-Allah kita selamat. Agak-agak boleh hafal tak 7 huruf ni? InsyaAllah. Okey. Jadi saya padamkan dulu. Okey, jadi saya akan spontan tanya. Cuba ulangkan semula huruf-huruf isti'la. Siapa boleh ulang? Jangan tengok. Okey. Seorang-seorang. Saya dalam masa yang sama saya nak dengar sebutan tu tebal ataupun tidak. Siapa nak mulakan? 7 huruf sebutkan gunakan baris atas saja, fathah saja. Jangan tengok buku. Okey, siapa nak mula? Abah boleh. Okey, Abah. Boleh. Okey. Kha, ta, za, ra tak ada. Apa tu? Qaf. Bagi atas. Qa. Qa. Berapa dah? Berapa dah tu? Baru 4. Ada 3 lagi. 4 zal da. Ta sudah. Ta dah. Okey, 5 tak apa, 5 ada 2 lagi. Apa lagi 2 lagi? Rain. Ra tak boleh. Ra ada atas, ada bawah. Rain. Rain. Ghain. Ra yang ke-6, yang ke-7. Sa. Sa belum sebut dah. Sa.
Jadi 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 masih tercari-cari, tapi Ya, ya, saya yakin insya-Allah bila kita jumpa dalam bacaan mungkin kita dah kenal. Tapi ya. alangkah baiknya dan bagusnya bila kita boleh hadirkan dalam tasawur Hmm. kita. Maknanya dalam kita nak gambarkan sifat paling tebal ataupun huruf tebal ni datang di depan kita terus. Sebab itu sangat-sangat digalakkanlah untuk kita hafal jumlah tadi. Khussa, dagtin, qid. Khussa, dagtin, qid. Sebab dia membantu sangat dalam kita nak sebut satu persatu, kita letakkan khussa, dagtin, qid di depan kita. Terus kita sebut kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Saya dah sebut semua 7. Hmm. Tanpa was-was lagi dengan sebutan yang laju tadi, 7 tu komplit. Jadi tak jadi macam apa. Sa dah sebut ke belum? Ta dah sebut ke? Macam sebut dah kan. Sebab Hmm. kita tak tahu susunan tu. Tapi kalau kita hafal ikut apa yang diberi dalam kitab tajwid tu, insya-Allah sangat-sangat membantu. Khussa dagtin qid, kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Okey. Satu nafas je kita boleh sebut 7 huruf. Kesimpulannya macam itulah. Tuan-tuan, kalau boleh hafal macam tu dan kenal macam tu, datanglah ayat apa, kita jumpa je huruf ni, terus kita tebalkan. Terus kita tekan Hmm. untuk tebal dan supaya tidak dilemahkan. Sebab selalunya orang yang kuat ni, kalau kita ejek, kita kata lemah, dia marah. Sifat yang kuat ni, huruf-huruf yang kuat ni, bila kita bagi sifat lemah, memang tak kena dah. Kan? Memang sangat-sangat tak kena, maka dia akan nampak uh, kurang baiknya tajwid kita. Dia Hmm. nampak jelas kurang sempurna sifat huruf kita. Yes. Sebab itu kita kadang-kadang macam hairan juga bila pengadil-pengadil lajnah tahkim ni, orang-orang yang orang panggil telinga tajwid. Telinga tajwid dia macam memang dia pantas untuk dia mengesan kekurangan bacaan qori-qori ataupun peserta-peserta yang bertanding ni. Selain daripada mereka pakai ini untuk nak mendengar halusnya bacaan tu, mereka boleh terus tangkap sekiranya ada nasyaz ataupun ada sedikit tergelincir sifat ataupun makhraj ataupun kurang dari segi cara dengung, cara mat, terus mereka boleh tangkap. Bagi kita yang orang awam ni, siapa-siapa yang hadir dalam majlis musabaqah, sama je kita rasa kan. Baca kalau yang power-power ni memang sama je. Bila keluar markah, kenapa beza? Macam mana mereka ni beza-bezakan? Sebab itu tanda tanya di situ yang kita boleh jawab. Mereka boleh kesan tadi. Dengan telinga tajwid boleh kesan sifat itu betul-betul sempurna ataupun tidak. Ataupun ada kurangnya ataupun ada tambahnya. Itu yang membezakan antara orang-orang yang pakar dalam membaca Al-Quran. InsyaAllah. Okay, kesimpulannya malam ni yang mudahnya sekitar ada 10 suku. InsyaAllah saya bagi kesimpulan di sini. Sifat isti'la' ni lah yang paling penting dalam semua sifat. Selain daripada hams yang kita dah tekan sikit tadi. Hams yang bisikan tu jangan terlantun, jangan terkuat, jangan terlebih bisikan, biar yang dekat sahaja yang dengar. Dan sifat isti'la. Sifat isti'la ni lah. Kalau kita boleh faham sifat ni dan kita hafal 7 huruf ni, boleh tebalkan, saya rasa insya-Allah sifat-sifat lain pun dah selamat dah. Kita pun boleh kita boleh tingkatkan lagi bacaan kita, majukan lagi bacaan kita dengan kita menjaga tebalnya 7 huruf ini. Yang baki lagi 2 kumpulan ini bagi saya tak begitu penting. Bagi saya lah antara itbaq dengan infitah. Itbaq, infitah kita ambil sifat itbaq. Itbaq ada 4 huruf. Sa, da, ta, dha. Ada 4 huruf. Infitah selebihnya ada 24 huruf. 24 huruf untuk infitah. Jadi tak perlu kita nak faham, tak perlu kita nak pening-pening. Kita faham itbaq je. Itbaq ni, kalau kita perhatikan, keempat-empat huruf ini, sa dengan dha, dengan ta, dengan dha ini, keempat-empat huruf ni sebenarnya wujud dah dalam huruf isti'la. Keempat-empat huruf ni ada dalam huruf isti'la. Cuma ditambahkan lagi itbaq ini, sifat itbaq, sebab bila kita sebut sad dengan dha, dengan ta, dengan dha, empat-empat huruf itbaq,
dia seolah-olah lidah kita sepenuhnya tersentuh ke langit. Sepenuhnya. As-sa, sa, ba, da, ta, ta. Adapun 3 lagi huruf. Qa, gha, dengan kha. Huruf isti'la 3 lagi kan? 3 campur 4, 7. Qa dengan gha dengan kha. Kalau kita perhatikan, pangkal lidah yang terangkat. Qa, aq, akh, ar. Pangkal lidah yang terangkat lelangit belakang. Tapi yang 4 huruf ni, pangkal lidah pun terangkat, tapi bahagian tengah lidah, depan lidah pun terangkat sekali. As, sa, da, ta, dha. Itu sifat tambahan. Mulasiq lil hanakil a'la. Lidah kita akan tersentuh dengan lelangit atas. Maka sifatnya tebal dan lebih kuat daripada qa, kha, gha tadi. Tambahan huruf isti'la tadi. Jadi tak berapa memberi kesan sangat nampaknya dalam kita nak faham dan kita nak kena nak membezakan antara sifat-sifat lain. Dan kumpulan yang terakhir lagilah, sebahagian ulama tajwid tak masukkan pun ismat dengan izlaq ni. Ismat dengan izlaq ni tak masukkan pun dalam bahasan sifat huruf sebab dia punya kesan dia kepada sifat ni tak berapa nampak sangat. Cuma kita boleh faham jugalah, kita ambil faham juga sebab dia memang dah termasuk dalam dimasukkan dalam sifat huruf 17 ni. Maka antara ismat dengan izlaq ni kita cuba faham izlaq. Izlaq Idlaq ni memudahkan, lancar. Dalam kita nak sebutkan huruf idlaq ni mudahnya lancar. Kenapa mudah lancar? Sebab hurufnya semua keluar di tepi lidah depan dengan bibir mulut. Hurufnya ada 6. Farra. Bila tulis ada. Mim, nun, lam. Lubbah. Farra min lubbah. Fa, mim, lam, ba. Huruf-huruf bibir mulut. Ra, nun, lam, huruf tepi lidah depan. Yang dia dekat dengan tempat keluar, dekat dengan mulut, exit mulut kita. Jadi mudah, lancarnya untuk izlaq, untuk menyebutkan huruf ini. Itu je. Kenapa kita belajar izlaq? Untuk kita nak tahu huruf-huruf ini mudah keluar. Dan bila dalam kalimah-kalimah Arab ini, huruf-huruf inilah antara yang cepat keluar. Dan mudah keluar dari tempat keluarnya, maka sifatnya sifat yang mudah, sifat izlaq. Selain daripada itu, ismat huruf-huruf lain mungkin jauh sikit daripada tempat keluar, maka dia mudah. Dia susah sikit, lambat sikit nak keluar banding dengan 6 huruf fa, ra, min, nun dan lam, ba. Habis. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, 10 sifat. 11 sifat dengan tawassut kita cuba huraikan dengan mudah. Mudah-mudahan semua boleh faham dan boleh cubalah faham. Cuma kesimpulan yang terakhir sekali yang saya nak ulang sekali lagi, cuba kita pegang 2 perkara je. Dalam 10 sifat yang kita belajar malam ni, pegang 2 je. Hams, sifat bisikan tu ada 10 huruf. Kalau boleh hafallah fahathahu syakhsun sakat itu, fahathahu syakhsun sakat. Dalam kelas kita dah terangkat, kita dah tulis satu persatu. 10 huruf ni bila baris mati ke ataupun berbaris, jangan bisikan hams itu lebih sangat. Jangan terlebih sampai bunyi macam qalqalah. Wa idh kan ada kan kadang-kadang kan al. Jangan kita kuat sangat. Okey, soalan nanti sekejap lagi. Dan untuk yang lebih penting daripada hams, iaitulah sifat isti'la. Kita faham isti'la betul-betul. Ini cara saya lah. Selama ni saya cuba tekankan pada isti'la. Setiap kali saya baca, sama ada saya tengok ataupun saya baca dengan hafazan, saya akan perhatikan huruf isti'la, saya cuba tebalkan. Selain daripada huruf isti'la, saya cuba nipiskan. Itu sahaja dalam bab sifat huruf, cara saya membaca Al-Quran. Dan insya-Allah dengan cara itu, sebahagian besar kita selamat dalam bab sifat huruf kita. Jadi yang rahsianya, caranya, nak tak nak kena hafal huruf hams ada 10, fahathahu syakhsun sakat. Huruf isti'la hafallah ada 7, khussa tagtin, qid. Maka bila kita hafal, kita kenal huruf ini, dalam bacaan kita dah tak salah lagi insya-Allah. Okey, ada soalan? Silakan. Saya nampak Muslimah ada nak tanya. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Tadi kalau macam isti'la tu yang 7 tu kita kena moncong kan Ustaz katakan kita baca kan. Lepas tu kalau macam shin tu yang ada titik 3 tu kalau macam kita sebut ash tu dia jadi moncong tak? So biasa kalau baca tu dia macam moncong. Okey. Uh, Okey, jangan marah saya sebab ada ustaz-ustaz lain tajwid dia tak nak muncung. Dalam istilah dia tak nak muncung sebab ada huruf macam qa dia tak kena muncung. Tengok saya. Qa. Saya tak muncung pun. Qaqiqu. Kecuali bagi depan lah. Bagi depan kena muncung sebab dia menyerupai waw. Qaqi. Bibir saya di tempatnya. Dia tak bergerak pun. Dia tak bergerak, dia tak bekerja pun. Sebab huruf qa ni dia tak kena mengena dengan bibir mulut pun. Tapi saya istilahkan muncung itu supaya memudahkan bagi orang yang tak boleh nak letakkan tempat keluar qa itu di tempatnya yang betul. Jadi membantunya daripada dia baca ka bila dia muncung, daripada ka bila dia muncung jadi qa. Bila dia muncung sikit dia tak boleh jadi ka dah. Itu sahaja maksud saya. Tapi kalau nak menjawab kepada soalan Hajjah tadi, muncung mulut shin dia tak sama muncung mulut huruf isti'la. Muncung mulut shin dia ke depan. Dia ke depan. Qa, kha, ta. Tapi shin muncung dia sama rata ke depan. Sya. Beza tak? Memang bibir mulut ke depan tapi dia macam terbuka untuk nak tersembunyinya sifat tafashi. Sya. Dia seimbang lah Ustaz. Dia bukaan dia tu seimbang. Dia pembukaan mulut tu jadi lebih luas sikit, lebih teranglah gigi kita depan. Sya, dia muncung tapi dia terbuka sya untuk nak tersembunyi sifat tafashi. Bezanya. Okey. Boleh tanya? Okey, masya-Allah. Okey. Cough kan Ustaz, kata dorang kita kena lidah kita kena macam tempat langit-langit yang belakang tu apa dia panggil macam ada langit-langit pak mana tu Ustaz nak keluar kasi tebal okey. Macam mana tu Ustaz? Kalau bahagian baris kasrah selalu tipis. Nak kasih dia macam mana boleh jadi tebal? Itu yang saya cuba cari cara tu untuk nak membantu yang nak letakkan qa di pangkal lidah pangkal lidah dan menyentuh lelangit bahagian belakang. Dia panggil lelangit bahagian belakang tu. Kita tak tahu langit mana, bumi mana pula ada dalam mulut ni. Lepas tu pangkal lidah mana bahagian kita nak pegang lidah. Lidah dah lah dalam. Kan? Jadi bagi mereka yang masih cari mananya pangkal lidah, mananya tengah lidah, itu yang saya bantu. Kalau qa tu baris bawah tu asyik tipis je, cuba muncul mulut sikit. Dia akan jadi tebal. Dia tak jadi tipis. Dia tak akan bertukar jadi kaf. Sebab antara qa dengan ka makhrajnya berhampiran, sangat-sangat dekat. Silap hari bulan sedikit je ataupun kita tersalah sikit je dia terus jadi ka. Dia terus jadi huruf kaf, makhraj kaf. Jadi kalau kita belum mahir nak letakkan hanakil a'la, nak sentuhkan, sebab bezanya antara qa, kalau qa bahagian pangkal lidah dia terangkat, dia bertemu ataupun dia tersentuh bahagian lelangit belakang. Tapi ka dia tak sentuh. Ka dia tak terangkat. Sebab dia tak tipis, dia tak tebal. Jadi kita nak tahu itu yang kita nak letak itu je. Kalau susah, itu yang saya cadangkan. Cuba kedepankan bibir mulut sedikit untuk tebalkan sebab qa. Qi. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah saya rasa terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya rasa itulah sampai situ saja perbincangan kita pada malam ini. Sebab memang kalau buka lagi memang banyak lagi lah kita boleh faham, boleh lagi kita cuba. Cuma belajar macam tu lah. Kita tak boleh lama-lama, tak boleh lebih-lebih, tak boleh banyak-banyak. Nanti pening bertambah lagi. Kita pening. Kita ambil dulu sebahagian, ambil dulu sedikit-sedikit. Apa yang kita faham tu insya-Allah jadikan sebagai ilmu pengetahuan kita dalam kita nak membaca Al-Quran dengan baik insya-Allah. Akhir kata sebelum kita tutup dan rehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kita untuk kita memahami tajwid dengan baiknya. Dan sebelum itu jangan kita lupalah kita sama-sama doakan untuk Masya Allah Haji Samad tadi, dia nampak bersungguhnya dia
dalam keadaan uzur dia masuk juga. Saya terpaksa tutup video dia tadi. Saya stop video dia sebab nampak sangat dia uzur, tak selesa. Kita doakanlah. Semoga Allah SWT beri kesembuhan, dan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang sedang sakit, musim sakit sekarang ni, musim uzur, insya-Allah Allah SWT uji siapa-siapa dengan ujian kesihatan tu, macam semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kesihatan dan jauhkan mereka dan kita semua daripada penyakit-penyakit yang berjangkit ataupun uzur-uzur yang sangat-sangat mengganggu kesihatan kita sehingga kita tak boleh melakukan ibadat dengan baik dan sempurna. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما شفاء عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih Ustaz. Oh, dengar suara. Dari saya dengar je. Bagus Ustaz. Ya, Bagus, nanti bagus. minggu depan kalau panggil pula yang dengar. Ya Allah. Assalamualaikum.